Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Mahdi Abdullah, Product Consultant Syarikat Win Impact Network Sdn Bhd. Pertama sekali, mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada hari ini kita dapat bersama dalam satu sesi khas di dalam grup Win Support Group untuk saya kongsikan kepada anda semua secara live dengan topik ataupun tajuk nak mula berniaga, langkah untuk bermula berniaga antidote. Sebelum itu, saya minta jasa baik anda perkenalkan diri. Saya minta jasa baik anda juga untuk komen suara saya sama ada suara saya jelas. Kalau suara saya jelas, anda komen jelas. Okey. Assalamualaikum Kak Su. Okey, Kak Su, apa khabar Kak Su? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin Kak Su. Minta jasa baik Kak Su untuk komen suara saya Kak Su sama ada suara saya ni jelas. Kalau suara saya jelas, minta jasa baik Kak Su untuk komen jelas. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda semua. Sekiranya saya ada melakukan kesalahan, terlepas cakap yang sengaja maupun yang tak disengajakan, mudah-mudahan Syawal kali ini akan memberikan 1000 manfaat kepada kita. Allah kurniakan 73 rahmat pada kita semua, insya-Allah. Saya tertarik nak kongsikan tajuk pada hari ini dalam grup Support Win ini. Memandangkan kita masih lagi berada dalam suasana dalam situasi PKPB, PKPB. Kuantan jelas. Maksud saya Kak Su minta komen suara saya. Kalau suara saya jelas, minta komen suara jelas. Saya minta respon daripada Kak Su, ketua kelas kita, untuk respon kalau sekiranya suara saya jelas. Kak Su komen suara jelas. Okey, saya minta jasa baik semua ya. Kita masih lagi menunggu beberapa orang untuk bersama dalam sesi live kita pada hari ini. Okey. Sebab kita dah tak boleh berjalan lagi kan? Betul tak? Okay, kita bukan tak boleh berjalan, kita tak boleh rentas negeri. So sekarang ni kita hanya duduk kat rumah saja. Kalau boleh kita jangan bergerak. Kalau ada satu perkara yang penting saja, anda boleh bergerak. Okey, kalau tak penting, anda tak perlu bergeraklah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Okey, di kesempatan ini juga saya mohon jasa baik anda. Anda ambil nota. Kalau boleh anda tulis apa yang saya nak kongsikan di sini. Anda juga boleh tulis dekat ruangan komen apa jua ilmu yang saya sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak. Okey. Suara jelas. Terima kasih Kak Su. Okey, siapa lagi? Puan Nur Zaliha. Assalamualaikum, selamat raya Mak Zain dan Batin. Ya, sama-sama Puan Nur Zaliha. Okey. So kita sekarang berada dalam hari yang kedua dalam bulan Syawal. Ramadan ni kan. Tapi Ramadan ni banyaklah kenangan-kenangan manis masa Ramadan kan. So hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. 2 hari raya dah. Hari yang kedua hari raya. Tapi sangat berbeza lah tuan-tuan. Sangat berbeza berbandingkan hari raya yang lepas. Di mana hari raya pada kali ini, Syawal pada kali ini agak okey, sebenarnya okey kan. Kita kena biasakan lah dalam norma baru. Norma baru dalam situasi Syawal beraya, tidak lagi boleh kunjung-mengunjung, bersalam-salaman. Ini pengalaman lah, saya nak kongsikan sikit pengalaman saya semalam di sembahyang hari raya di masjid, di mana cuma dalam 12 orang kalau macam itulah. Dalam 12 ke 13 orang lah semalam saya berjemaah dengan beberapa AJK masjid, imam dan juga Bilal Noja. Okey, dalam 12 orang lah. Mengikut pada SOP. So kita masuk masjid, kita kena cek suhu badan kita. Kita kena hand sanitizer, kita kena bersihkan tangan, semualah. Jadi suasananya agak berbeza lah tuan-tuan. Rasa sedih di hati, rasa terharu, macam-macam perasaan semalam. Apabila saya masuk ke ruangan masjid, dan saya alhamdulillah lah dipilih oleh Allah SWT. Bagi saya adalah insan yang terpilih lah oleh Allah SWT untuk saya juga bersama-sama dalam masjid mendirikan solat Aidilfitri bersama dengan Pak Imam masjid kampung saya. Sebab saya antara AJK lah sebenarnya. Saya antara AJK masjid yang diberikan peluang untuk bersolat Aidil Adha semalam, insya-Allah.
So bagi saya ini adalah, kita adalah insan terpilih lah. Sebenarnya anda juga insan terpilih oleh Allah SWT. Anda kalau mana kaum Adam suami kan, anda semalam menjadi imam kepada anda punya keluarga, tak pernah baca kutubah. Mungkin dalam sejarah hidup anda lah pertama kali anda membaca kutubah di dalam keluarga anda sendiri. Anda pertama kali mungkin anda menjadi imam solat Aidilfitri dalam hidup anda. Mungkin umur anda dah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Pertama kali anda menjadi imam kepada keluarga anda untuk mendirikan solat Aidilfitri. Jadi kita masih lagi ada mood raya, kita masih lagi ada dengar lagu raya kan. Cuma berbezalah raya kali ini kan. Kita tidak boleh lagi menziarahi ikut sesuka hati kita. Tidak lagi boleh marhaban, tidak lagi boleh buat open house. Jadi bagi saya ini adalah satu rahmat Allah SWT untuk umat manusia. Sebab kali ini sangat-sangat jimat lah tuan-tuan dan puan. Raya kali ini, Syawal kali ini sangat-sangat jimat. Kenapa tahu? Sebab kita tidak perlu sibuk-sibuk nak beli baju raya kan, tak sibuk-sibuk nak pergi ke sana kemari nak tukar langsir baru, nak apa baru semua. Semuanya gunakan apa yang ada saja. Begitu juga dengan macam kalau dahulu kita buat sesi rumah terbuka apa semua kan, kita memerlukan kos yang banyak kan. Lepas tu ikut marhaban pula ada 2-3 kumpulan lebih, ada yang sampai 10 kumpulan pun ada. Jadi ini Allah nak bagi manusia, dia sayang sebenarnya pada kita kan, sebab dia nak bagi kita simpan duit kan, dia nak bagi kita peluang, ruang untuk kita. Allah sebenarnya dah lama sayangkan kita, rindukan kita, nak hamba dia ni duduk sentiasa berdoa dan terus berusaha macam mana nak capai kejayaan dan kesihatan insya-Allah. Jadi sini terima kasih kepada anda. Terima kasih kepada siapa ni? Kak Aisyah, salam Aidilfitri dok. Ya, salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin Kak Aisyah. Kak Nur Rupawan Ismail, terima kasih Kak Nur Rupawan. Okey. Saya masih lagi menunggu. Tak apa, kita biarkan dahulu. Sambil-sambil kita nak mulakan kita sesi nak mula berniaga ni. Ada 6 poin. InsyaAllah ada 6 poin yang akan saya kongsikan kepada anda. 6 poin nak mula berniaga ataupun langkah untuk bermula berniaga antidot. Kenapa saya nak bawa tajuk ni tuan-tuan dan puan? Kenapa saya nak buat live tajuk ni tuan-tuan dan puan? Kerana sebab ramai yang di luar sana kan tuan-tuan dan puan. Bukan anda lah, ramai mereka di luar sana tengah mencari-cari peluang. Apa nak buat, apa nak berniaga. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semasa PKP ni, semasa masalah COVID ni tuan-tuan dan puan, ramai mereka sedang duduk rumah dan memikirkan apakah bisnes-bisnes yang mereka boleh lakukan hanya duduk di rumah saja, dan dengan izin Allah boleh jadi pendapatan. So hari ni sebab tu pentingnya saya nak kongsikan kepada anda. Saya nak kongsikan kepada anda semua lah, supaya anda antara insan yang dapat berikan peluang kepada semua mereka yang sedang mencari-cari. Banyak tuan-tuan dan puan, boleh kata hari ni hampir 70-80% mereka di luar sana yang sedang mencari-cari peluang perniagaan. Mereka ni nak cari something tuan-tuan, nak ubah hidup. Mereka nak bebas masa, nak bebas kewangan, nak bebas memilih. Sebab mereka dah tersepit tuan-tuan dan puan. Mereka dah rasa macam tersiksa. Mereka dah rasa rimas, dah rasa macam-macam dah dengan keadaan hari ni ekonomi. Dah semakin lama semakin menurun. Kos sara hidup meningkat. Nak bayar itu, nak bayar ini. Kebebasan dah tidak lagi ada pada seseorang manusia itu sendiri, dari segi duitnya, dari segi masanya, dari segi memilihnya. Kalau ianya mungkin terjadi pada diri anda sendiri. Anda nak beli apa, anda tak dapat. Anda nak pergi ke mana, ke sana kemari, anda tak dapat. Tapi perasan tak, dalam PKP ni kan, orang kaya banyak duit macam mana sekalipun, dia kalau banyak duit, dia tidak boleh pergi ke mana-mana kan, sebab kerana COVID-19 ni. Tetapi sebenarnya inilah waktu yang sangat-sangat sesuai untuk mereka menyimpan. Yang kaya boleh tambah kaya. Kalau mereka faham, kalau mereka pandai, kalau mereka bijak, mereka sebenarnya boleh menyimpan. Dan bagaimana pula dengan mereka yang tidak ada peluang ataupun tidak ada sumber pendapatan ataupun duit cukup-cukup makan saja. Sebab itu pentingnya hari ini kita mengambil peluang. Kita mencari peluang. Peluang tak perlu cari sebenarnya, kita perlu ambil. Dengar dan ambil. Sebab apa? Kita cuma berdoa saja. Tak perlu cari. Sebab yang Allah dah tetapkan rezeki kita. Jadi kita cuma berdoa. Berdoa dan bersyukur. Dua perkara untuk anda berjaya. Anda tidak perlu mencari. Tips, saya nak bagi tips ni. Untuk berjaya, anda tidak perlu mencari. Anda perlu berdoa. Berdoa, anda perlu berusaha. Berusahalah. Berusaha untuk dapatkan ilmu, menuntut ilmu, belajar dan juga teruskan berdoa. Kalau boleh,
Doa tu sepanjang waktu lah. Tak kisah apa sekalipun anda tengah buat, anda tengah masak ke apa ke. Dan kalau boleh cari doa-doa yang dimakbulkan, doa-doa di waktu perbenaran Allah. Contoh, waktu tahajud 3, 4, 5. Itu antara waktu-waktu perbenaran Allah lah. Semasa Ramadan hari itu pun ada waktu-waktu yang makbul untuk berdoa. Antaranya adalah malam-malam ganjil kan. Malam-malam ganjil Ramadan. Itu waktu-waktu terbaik lah. Sekiranya anda ada berdoa pada ketika itu, InsyaAllah mudah-mudahan doa anda akan dipanjatkan oleh Allah SWT, akan dimakbulkan oleh Allah SWT untuk anda setiap apa jua yang anda hajatkan ataupun anda pinta. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam hari raya doktor. Waalaikumsalam kepada Cik Syarif Abrisam, kepada Kak Nurhana. Siapa lagi? Okey, kepada Kak Nurpan tadi dah sebut ya Kak. Okey, saya nak tengok ada 10 orang, saya akan on lah. Saya akan on. Saya tertarik seperti saya beritahu tadi. Saya tertarik dengan perkongsian pada hari ini. Saya nak kongsikan kepada anda sebab ianya kita dah buktikan, ramai di dalam ahli-ahli di dalam Win Impact Network Semberat, mereka dah boleh menjadi pendapatan lebih daripada 40,000. Anda bayangkan, kita baru bermula pada bulan Januari. Sebenarnya kita memang buka sesi pendaftaran pada bulan Januari, tapi yang betul-betul momentumnya tu naik pada bulan 3. Kenapa tahu? Sebab apa? Kerana banyakkan mereka pada peringkat awal, mereka nak tengok dulu bukti. Boleh ke company ni? Boleh bayar ke company ni? Boleh ke ada orang buat duit? Ada ke produk yang boleh memberikan kesan yang baik? Produk ni bagus ke? Testimoni apa yang ada? Peringkat awal memang tidak ada tersemua, tuan-tuan dan puan. Kita bermula dalam keadaan zero. Kita tak ada testimoni produk, kita tidak ada testimoni income. Macam mana nak ada testimoni income pada peringkat awal? Takkan company ataupun syarikat nak buka terus, okey, ni pendapatan dia 10,000 dalam masa 3 bulan ataupun sebulan. Sedangkan masa tu kita belum bermula. Kita baru bermula. Pendaftaran pun baru buka pada 3 bulan 1, 2020. So, Alhamdulillah pada bulan 3 kita dah mula nampak ada ramai individu-individu yang dah boleh buat pendapatan. Masuk bulan keempat, ada lagi mereka yang boleh buat pendapatan sampai hampir dah lebih daripada 40,000 income, total income yang diperolehi. Kita bukan seorang saja yang pendapatan lebih daripada 5 angka. Sebenarnya kita dah lebih daripada 20 orang mereka di luar dalam perniagaan ni. Bukan mereka yang dah jana pendapatan lebih daripada 5 angka ni, dah lebih daripada 10 orang di dalam syarikat Win Impact Network Semberat. Okey. Siapa ni? Sofia, Puan Sofia. Assalamualaikum Doktor. Selamat Hari Raya Doktor. Assalamualaikum Dran. Apa tu Dran? Okey. So kita teruskan. Saya teruskan kat sini. Saya tunggu 10 orang ni saya on. 10 orang saya on. Dah turun balik 8. Okey. So waktu ni sangat sesuai tuan-tuan dan puan. Waktu ni bagi saya sesuai lah, pukul 12 sampai pukul 12.45 atau pukul 1 lah. Okey, dia bergantung kepada kita punya point ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh ajukan soalan dalam grup ini ataupun semasa live ini. InsyaAllah kalau sempat masa live saya akan jawab. Kalau tak nanti kita tunggulah, nanti akan terjawab nanti insyaAllah. Okey. Nak mula berniaga, tu tajuk kita lah. Nak mula berniaga, langkah untuk bermula berniaga antidote. Apakah langkah pertama sini saya nak kongsikan? Yang pertama di sini anda boleh tulis kat ruangan komen, positifkan diri. Langkah pertama untuk anda mula berniaga antidote ni, okey, untuk berjaya dalam perniagaan antidote ni adalah anda positifkan diri. Okey, tu penting. Anda boleh buat kat nota dekat ruangan komen, positifkan diri. Kenapa saya kata kena positifkan diri? Sebab anda nak berniaga. Yang bagi rezeki itu Allah. Sebab perniagaan ini memerlukan seseorang yang positif. Sebab rezeki anda bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki anda bergantung kepada pelanggan anda. Rezeki anda bergantung berapa kerap anda kongsikan peluang. Anda kena berusaha untuk dapatkan. Anda kena berdoa untuk dapatkan sesuatu. Okey? Berbeza dengan anda makan gaji. Anda tidak perlu memikirkan strategi bagaimana untuk anda dapatkan income. Kalau kata anda ada gaji tetap 10,000 sebulan, anda tak perlu fikir tentang strategi. Anda tak perlu fikir nak pergi belajar. Anda tak perlu fikir untuk nak pergi live. Anda tak perlu fikir nak 12.30, pukul 12 nak tunggu Dr. Mahdi bagi pencerahan ataupun membebel ataupun buat kelas. Okey? Positifkan diri. Ya, terima kasih Puan Sofia. Positifkan diri ni kita boleh pecahkan kat sini dengan kolam jiwa, tuan-tuan. Okey, positifkan diri. Pertama, kita mesti mentauhidkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan segala perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa rohani kita. Itu
tu tadi, positifkan diri. Okey. Kita kena bersihkan kolam jiwa kita. Yang pertama, kita kena bagaimana dengan kita punya kebahagiaan. Adakah kita ni dalam family kita ni ataupun dalam keluarga kita ni, adakah kita ni bahagia? Kalau tidak bahagia, mana roda ataupun kolam jiwa ni, kolam jiwa ni bulat, ataupun kolam jiwa ni dalam bentuk dia macam ibarat macam bentuk bola. Okey, bola. Okey, saya lukis sikit. Sekejap ya. Kalau lukis dia akan terbalik ni sebenarnya. It's okay lah, saya akan cuba. Okey. Sambil-sambil tu anda boleh nyanyi lagu raya lah. Okey, ibarat macam ni tau. Kolam jiwa ni bersihkan diri. Okey, saya lukis sikit kat sini. Saya lukis kat bawah dulu. Nanti saya tunjuk kepada anda semua. Okey. Okey, ni dia bulatan. Okey, anda cuba tengok ni. Okey, ni kena bercantum lah. Kalau tak nanti dia maksud dia dah berbeza. Okey. Kolam jiwa. Okey. Posisikan diri kat sini. Saya nak bawa kepada kolam jiwa. Ini ibarat kolam jiwa lah, bulatan ni. Okey. Di tengah-tengah ni saya tulis conteng Okey. Di tengah-tengah ni adalah titik point dia lah. Di tengah-tengah sini adalah titik point dia. Okey. Kita boleh masukkan yang pertama dekat sini adalah bahagia. Okey, contoh bahagia. Dekat sini kata bahagia. Okey. Bahagia, katakan adakah anda bahagia? Okey. Kalau kata tak berapa bahagia, ada letak kat situ. Katakan dalam step yang ataupun dalam tingkat yang ke-7, tak berapa bahagialah. Kalau 10 tu bahagia betul. Tapi tangganya adalah tangga 7. Bahagia. Jadi bicara tentang bahagia ni, dia lebih kepada proses dalam keluarga dululah. Adakah anda boleh membahagiakan keluarga anda? Adakah anda jenis orang yang selalu membahagiakan keluarga anda? Adakah anda ni jenis ataupun keluarga anda bahagia? Isteri anda macam mana? Anak-anak anda macam mana? So, penyebab kepada ketidakbahagiaan itu, tidak bahagia itu mungkin disebabkan oleh krisis, bergaduh katakan. Maknanya tidak bahagia. So, katakan tak berapa bahagia, letak 7. Okey. So, yang seterusnya kat sini, kita pergi kepada kaya. Anda kaya tak waktu ni? Okey. Anda kaya tak? Contoh kat sini. Katakan tak berapa kaya lah. Katakan 3. So, nampak tak? 3. Okey. Okey. Apa lagi kat sini? Contoh, apa lagi? Dermawan. Adakah anda seorang yang dermawan? Sebab kita nak pergi positifkan diri ni. Sebab kalau anda tak positifkan diri, macam mana anda nak berjaya? Okey? Sebab kebanyakan mereka yang berjaya ni, mereka positif. Cuba tengok orang-orang yang berjaya. Cuba tengok dia macam mana. Dari segi dia punya bahagia dia, kaya dia. Kaya ni dia banyak lah. Kaya dari segi budaya, kaya dari segi bahasa dia, kaya dari segi dia, cara hidup dia, keuangan dia. Okey? Dan sini kat sini dermawan. Adakah anda ni dermawan? Kalau katalah anda ni kata dermawan lah, kata nombor 8. Tangga yang ke-8 kata kat situ. Okey? Teruskan kat sini apa lagi? Okey, bebas masa. Cuba tengok kat sini. Adakah anda ni bebas masa? Boleh tak anda pergi ke mana-mana? Okey, kata tak boleh. Kata 5 je kat sini, kata 5. Okay, nampak tak? 5. Okey. Apa lagi selain daripada bebas masa? Kerohanian pula. Okey, cuba tengok kerohanian. Dekat sini katakan, kat sini adalah kerohanian. Macam mana kerohanian anda? Macam mana anda dengan Allah? Macam mana anda dengan isteri anda? Macam mana anda dengan anak-anak? Macam mana anda dengan adik-beradik? Macam mana anda dengan jiran? Macam mana hubungan anda dengan komuniti anda? Okey, dalam grup, walhal dalam grup sendiri pun, contoh dalam grup WhatsApp, bagaimana anda? Anda ni selalu menyakitkan hati orang ke tak? Okey, kerohanian. Katakan kerohanian ni jatuh nombor 5 lah, tak berapa sangat nak kerohaniannya. Okey, anda tanda kat situ. Apa lagi situ? Silaturahim. Cuba tengok sini. Okey, silaturahim kat situ pula. Silaturahim. Cuba tengok anda, silaturahim anda macam mana? Dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga, dengan komuniti anda. Tengok macam nombor 8 je. Okey, pergi kepada 8. Tak berapa nak silaturahim sangat. Okey. Lepas tu apa lagi? Bermanfaat. Cuba tengok sini. Adakah anda ni seorang yang selalu memberi manfaat kepada orang? Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kan saya sebenarnya kalau anda perasan kat sini kan, saya pun sebenarnya dalam masa proses belajar tau. Macam mana saya nak jadikan kolam jiwa saya ni dia bulat tau, supaya nanti tayar ni boleh berjalan lancar.
Saya akan buktikan nanti macam mana bola ni dia akan jadi tak lancar berjalan. Okey, kerana tadi ni yang tadi saya dah sebut dah, termasuk dalam last tadi apa ni, yang terakhir saya sebut tadi adalah apa tak? Bermanfaat. Adakah anda ni selalu memberi manfaat kepada orang lain? Bangun tidur daripada pagi tadi, adakah anda memberi manfaat kepada orang? Mula-mula dulu manfaat pada keluarga dulu lah. Adakah anda masakkan sarapan untuk suami anda, anak-anak, anda bermanfaat pada tumbuhan, katakan. Tak kisahlah ada kongsikan info doa apa dalam grup. Ada tak? Kalau tak ada, katalah anda ni macam kurang memberi manfaat pada orang lah. Katalah nombor 7 lah. Kata kat situ nombor 7. Okey? 7. Okey? Apa lagi kat sini? Inspirasi. Okey. Ada lagi ni, inspirasi. Adakah anda ni adalah antara orang yang berinspirasi kepada orang lain? Macam tak ada langsung ataupun nombor 2 lah. Kat situ letak. Okey, apa lagi? Berjaya. Adakah anda ni adalah seorang yang berjaya? Okey, sekejap. Okey, kita tengok sini jap. Kita tengok. Okey, adakah anda seorang yang berjaya? Kita tengok, kita lukis sini. Tak berapa nak berjaya sangat. Katalah nombor 5 lah, tengah-tengah lah. Cuba kita sama-sama cantumkan. Okey, roda ni sebenarnya dia bulat kan? Okey. Nak positifkan diri ni kalau boleh, anda ingat senang ke nak positifkan diri? Kan, bukan semata-mata aku positif, aku jenis orang positif. Okey? Ayo kita belajar sama-sama. Okey, cuba kita tengok sini. Kita mulakan tadi dengan apa tadi? Yang mula-mula tadi tu. Bahagia Okey, tak apa. Kita mulakan dengan kesihatan lah. Kita mulakan dengan kesihatan. Tadi kat sini kan? Okey, kita tengok roda kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda tengok. Anda cuba tengok. Berbeza dengan roda yang bulat ni, laluan dia akan pergi kalau sini ni, sampai ke dinding ni 10 lah. Sampai ke dinding ni 10, ni pun 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 10, 10. Yang 10 tu markah penuh lah. Yang 10 tu markah penuh. Okey? Anda cuba tengok roda hidup anda. Ni. Kehidupan kolam jiwa anda ni. Daripada kebahagiaan, kesihatan, dari segi kekayaan, dari segi dermawan, dari segi kerohanian, dari segi silaturahim, dari segi bermanfaat, dari segi inspirasi. Cuba tengok. Macam mana nak berjalan? Macam mana rezeki tu nak lancar, tuan-tuan dan puan? Macam mana? Okey, sekejap. Fatih bangun dulu. Hidup betul-betul sini. Okey, cuba tengok. Okey, sini. Duduk, ayo. Sekejap saya angkat anak saya sekejap. Dia nak datang kat saya ni. Allahuakbar. Okey, sini. Sekejap. Dia pun nak interfere juga. Okey, sekejap. Saya ke belakangkan sikit supaya nampak muka dia. Okey, sini. Rambut. Okey. Cuba tengok sini, tuan-tuan dan puan. Okey. Ni anda punya kolam jiwa tadi. Macam mana anda nak positif, tuan-tuan dan puan? Jadi apa yang perlu anda lakukan di sini? Bagaimana nak pergi ke arah positif? Betulkan. Bukan betul. Kalau boleh, pertama doa pada Allah SWT agar aku antara menjadi insan yang positif. Aku jenis insan yang bahagia. Bagaimana aku nak bahagikan orang? Kaya. Aku kaya apa? Kaya dari segi ilmu. Kaya dari segi wang tunai, wang ringgit. Dermawan. Adakah aku seorang yang dermawan? Okey, adakah aku ni sentiasa bebas masa? Kerohanian aku macam mana? So nampak tak? Macam mana nak jalan? Anda bayangkan roda yang macam tu punya. Ni contoh roda kan? Ni roda ni. Nampak? Ni roda bulat. Okey. Ni boleh jalan ke ni? Lebak gelebuk, debu lekuk sini. Macam nak jalan lancar? Jadi begitulah sebenarnya kehidupan kita. Okey. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan. Step yang pertama iaitu positifkan diri. Tu. Positifkan diri. Ayo kita pergi yang kedua, iaitu tolong jasa baik anda. Kalau suara saya jelas, masih lagi kelas ni masih lagi bermula, anda komen masih lagi on. Sebab tadi tiba-tiba line sikit ada sikit gangguan pada line situ Okey. Dan langkah yang kedua kita teruskan kat sini sementara line masih okey ni. Langkah yang kedua iaitu belajar ataupun tuntut ilmu. Sekarang ni anda nak berjaya ke dalam syarikat ni, anda kena belajar betul-betul. Ada perkara yang anda kena belajar. Okey, kat sini anda kena belajar tuntut ilmu betul-betul. Tuntut dan belajar ilmu tentang produk.
apa itu antidot. Okey, anda kena fahami dari segi tersurat dan tersirat. Anda kena fahami bukan hanya sekadar physical antidot. Anda bukan hanya pergi memahami untuk antidot saja, fizikalnya. Anda kena fahami tentang kerohanian dia sekali. Anda kena dalami tentang, lebih mendalam tentang antidot. Okey. Itu langkah yang kedua. Anda kena pelajari tentang ilmu marketing. Marketing plan, Win Impact Network Brand. Yang tu yang pertama. Marketing ada dua, tuan-tuan dan puan. Marketing ada dua. Yang pertama, marketing tentang marketing plan lah. Marketing plan syarikat Win Impact Network Brand. Marketing plan ni anda kena expert. Kalau boleh anda kena expert. Sebab apa? Kenapa anda kena expert? Anda kena explainkan. Sebab anda akan explainkan marketing plan ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Nak tak saya kongsikan satu tip kejayaan kat sini? Okey. Anda belajar ilmu, belajar tentang marketing plan. Kalau anda expert, anda akan jumpa orang yang expert juga. Anda akan jumpa orang yang luar biasa kat luar sana. Sebab apa? The law of attraction. Allah Maha Adil. Allah Maha Memberi. Allah akan melihat kita. Kalau kita, ilmu kita sekadar 1/10% katakan, tidak pergi ke 100% ilmu penguasaan tentang marketing plan. So bagaimana orang di luar sana yang hebat-hebat, yang cakap dia businessman yang bisnes juta-juta, dan dia nak datang kepada anda. Sebab apabila anda bersedia dengan marketing plan yang anda boleh menguasai marketing plan, anda bersedia menguasai marketing plan yang nilai dia jutaan ringgit. Kenapa saya kata jutaan ringgit? Okey, Fatih boleh turun, nanti jadi panggil. Jadi tengah nak tekan live ni, nak tekan calculator. Okey, anda cuba perhatikan kat sini tuan-tuan dan puan. Untuk anda yang di mana ambil package diamond, saya pergi pada package diamond. Package diamond, dia punya pendapatan dia 8,400 sehari. 8,400 sehari. Okey. Ni, 8,400 sehari. Dia akan terbalik, tak apa. Anda faham tak apa. 8,400 sehari dengan hanya bermodalkan 1,120. Dia boleh pergi kepada 8,400 sehari. Okey, 8,400 sehari anda kalikan dengan 30 hari. Ini 30 hari sebulan. Anda akan dapat RM252,000. Ini kalau 100% terjadi. Kalau tidak berlaku 100%, kalau dia berlaku 10%, anda dapat RM25,000 lebih. Tak nak lagi, tak nak 10%. Tiba-tiba jadi juga 1% je. Jadi di situ pun anda dapat satu bulan 2,500 lebih. Okey, anda faham kat sini? Sebulan anda dapat 2,500 lebih. Konsep dia di sini apa dia? Anda cuma kongsikan peluang saja. Cuma beza dekat sini, tindakan anda yang menentukan pendapatan anda. Kalau anda nak dapat 250,000, anda punya kerja, tindakan anda pun mesti kena yang seperti sama dengan nilai 252,000 tu. Kalau sebelum ini anda cuma berkongsi jumpa orang, katakan jumpa orang 1-2 hari, 2 kali dah, lepas tu dah. Tapi kali ni kalau anda nak dapat pendapatan 252,000 sebulan, anda mesti kena buat tindakan yang luar biasa daripada yang biasa-biasa anda buat. Okey, sebab tu kebanyakan mereka yang berjaya hari ni boleh jana pendapatan sampai 40,000, 30,000, 20,000. Mereka punya tindakan mereka sangat-sangat luar biasa. Okey, faham kat sini? Okey. Anda cuba perhatikan lagi sini tentang anda juga boleh buka minda belajar ni, tuntut ilmu ni, lepas tu anda mengajar. Saya nak pecahkan sikit. Sebenarnya poin yang kedua ni belajar dan tuntut ilmu. Okey, saya pergi kepada langkah yang kedua juga. Cuma saya pecahkan sini, belajar dan mengajar. Belajar tadi tu poin dia, dan mengajar. Yang kedua kan sama kan, dalam langkah kedua tu, ataupun tuntut ilmu. Dah tuntut ilmu, kongsikan ilmu. Tu adalah step kejayaan untuk anda semua. Belajar dan mengajar, tuntut ilmu dan mengajar ilmu. So ini yang akan buatkan anda berjaya. Okay, persoalan hari ni, adakah anda nak belajar? Adakah anda nak kongsikan ilmu kepada rakan-rakan anda? Okey? Okey, itu persoalan dia. Kalau anda bersedia untuk mengajar, belajar dan mengajar, anda bersedia untuk tuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu, okey, peluang untuk anda berjaya insya-Allah dengan izin Allah anda akan lebih tercapai. Okey, dan seterusnya kat sini, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kat sini, cari mentor yang terbukti.
Cari mentor yang terbukti ni bukan semestinya anda kena cari CEO. Bukan semestinya kena cari saya. Bukan semestinya kena cari Cikgu Bahar. Cari mentor yang terbukti ni. Anda boleh cari semua ahli-ahli perniagaan yang ada kat luar sana. Yang memang mereka terbukti, yang terbukti mereka berjaya. Contoh, mereka buat bisnes besi buruk katakan. Macam mana mereka boleh collect income 1 juta satu bulan. Contoh, besi buruk je. So, anda kena jumpa mereka, anda kena minta kata-kata hikmah kepada mereka. Anda kena bagi tahu mereka apakah rahsia kejayaan tuan. Nanti anda akan dapat point nanti. Dia akan kongsikan. Dia akan cakap, saya betulkan silaturahim. Saya sentiasa bahagikan orang. Saya antara orang insan yang kaya menderma, kaya budi bahasa. Saya antara insan yang kerohaniannya alhamdulillah. Saya tidak pernah tinggal solat. So, anda akan jumpa nanti tuan-tuan. Anda akan jumpa point orang-orang kaya ni. Anda akan jumpa point mentor ni yang terbukti ni. Tapi kalau kata anda tak nak jumpa dengan orang-orang macam tu, anda boleh jumpa, anda boleh hubungi mana-mana mereka yang dah berjaya dalam WIN ni. Yang mana kita dah buktikan hari ni ramai dah mereka dah boleh jana pendapatan 10,000 sebulan. Ada 30,000, 40,000 pun ada dah. Okey? So anda nampak tak kat sini tuan-tuan? So ni antara langkah lah untuk anda berjaya. Okey? Anda kena cari mentor yang terbukti. Dan sebenarnya kat sini yang keempat, langkah keempat, okey, tiru cara. Okey? Nak mula berniaga ni anda kena tiru. Mesti kena niru. Wajib anda meniru untuk anda berjaya dalam bisnes networking. Okey? Itu poin yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Untuk anda berjaya, anda kena tiru. Kenapa kena tiru? Sebab anda akan keluarkan segala peniruan ataupun aksi tiru anda ini kepada orang-orang yang memerlukan. Okey? Tujuan anda tiru itu adalah untuk menyampaikan kebaikan. Tiru ini tidak haram sebenarnya tuan-tuan. Tiru cara kita maknanya tiru aksi mereka, tiru cara present mereka dan presentkan kepada orang. Itu tidak salah. Tidak haram tu. Okey? So tiru cara, itu yang keempat. Yang kelima, share peluang. So nampak tak tuan-tuan? Kerja kita ni sebenarnya tuan-tuan, apabila kita dah tiru cara, so kita wajib, bukan wajib lah, harus share peluang. Apa benda nak di-share ni kata tuan-tuan dan puan? Okay? Apa benda nak di-share-nya? Share tentang apa? Share tentang ilmu. Ilmu apa? Kesihatan dan keuangan. So nampak tak? Itu point dia. Nak berjaya, apa yang anda sedang buat hari ni, nak berjaya, buat ataupun lakukan apa yang ada dekat tangan. Sekarang ni anda sudah menjadi ahli kan? Tak kisahlah apa package sekalipun 160 ke, 1120 ke. Sekarang ni anda sudah ada account. Okey? Jadi apa yang anda lakukan sini, anda kongsikan. Anda kongsikan pada dua golongan ni. Golongan siapa? Yang pertama, golongan orang yang ada masalah kesihatan. Yang kedua, golongan orang yang nak duit. Golongan mereka yang nak duit. Berapa ramai hari ni orang yang sakit nak duit juga. Sebab apa? Sebab nak bayar kos pengubatan. Okey, nampak kat sini. Kat sini saya nak lamakan sikit pecah ni. Okey, saya nak panjangkan sikit cerita kat sini berkenaan dengan share peluang ni. Sambil-sambil tu kita boleh minum-minum lah. Makan kuih raya. Kalau ada kuih raya, anda boleh makan kuih raya. Fatir ambilkan kerepek ni. Okey, terima kasih. Anda juga sambil-sambil belajar, sambil-sambil tu boleh makan lah. Saya bukan ustaz tu dia dalam sesi live dia makan dulu. Tapi ni tiba-tiba rasa macam nak mengunyah pula. Sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maklum air raya. Okey. Okey, saya nak kupaskan tajuk langkah kelima ni, share peluang ni. Dia panjang sikit. Okey. Sekarang pukul 12.35. Okey. Okey. Step ni yang sebenarnya banyak memberikan kejayaan. Share peluang ni. Siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Komen, saya nak dengar. Ni penting ni. Macam mana Pak Jabar, Cik Zaini kan boleh collect income 40,000 ni dalam masa 3 bulan je. Siapa nak dengar, siapa nak tahu step, kongsi komen saya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita lengah-lengahkan sikit kita punya sesi live ni sebab saya nak tengok respon anda. Sebab saya tak nampak respon ni. Takkan lemau kot makan lemang. Ngantuk ke? Mungkin dah banyak sangat makan lemang ni. Lemak banyak kan? Apa?
Pulut. Nak dengar. Terima kasih Kak Nurhana. Minta maaf sepanjang PKP saya tak pernah makan masa live. Tapi lagi Ramadan, mana Ramadan boleh makan kan? Okey. Sebab sedap ni. Terima kasih kepada Cik Ahmadi kerana memberikan makanan yang sedap-sedap. Bukan beli ni, saya beli. Okey, anda sambil-sambil anda nonton live ni, anda boleh ambil kuih raya, biskut raya, lemang ke, bawa makan terus, lemang. Sebatang-sebatang anda makan. Itu antara tip kejayaan lah. Happy-happykan diri. Sebenarnya rahsia kesihatan, anda makan apa anda nak makan. Rahsia untuk anda sihat, dengar betul. Anda makan je apa benda anda nak makan. Otak minta nak makan udang, beli. Otak minta nak makan ketam, beli. Otak minta nak makan apa pun, beli. Tapi makan sekadar untuk kita rasa nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Bukan makan sampai kenyang, sampai gaut. Okay, ini tak beli sampai 2 kilo udang, kerang, makan bantai sendiri seorang-seorang. Okay. Kasih semangat sikit. Okay, saya semangat sikit. Okay. Kasih semangat. Makan kuih kasih semangat . Okay. Jadi kat sini, tuan-tuan dan puan, nak tahu tak rahsia kejayaan ada beberapa individu lah, tuan-tuan dan puan. Ada beberapa individu dalam kita punya syarikat ni, ahli kita yang boleh jana pendapatan puluhan ribu ringgit. Anda bayangkan, ini real tau. Real, testimoni real. Mereka jana income 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Ini saya dengar ni dah hampir 50 ribu pun ada dah. Waalaikumsalam Cik Zawi. Okay, selamat menonton. Kita dah setengah jam kita bermula kelas. Okay. Dan kita teruskan kat sini. Share peluang ni sebenarnya tuan-tuan, dia selalunya banyak memberikan impact yang sangat besar. Dengan peluang, dengan share peluang je. Inilah membuatkan Pak Jabar boleh jana income 30 ribu. Banyaklah kat sini. Antaranya siapa lagi? Cikgu Zamri kan. Siapa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan Rosudin. Okay. Banyak lagi. Macam mana mereka buat duit ni sebenarnya? Ramai tu tanya. Senang ke? Macam mana boleh buat duit sampai puluh ribu ni? Yang paling mereka terperanjat sebab apa? Mereka ni semua tak jual. Tak ada jual antidote tu. Mereka makan je macam kita juga makan satu dua kali. So macam mana mereka boleh jana income ni? Okay. Rahsia dia adalah mereka share. Share apa? Peluang. Peluang pertama adalah peluang untuk sihat. Okay. Peluang yang kedua adalah peluang untuk jana pendapatan. Peluang untuk buat side income. Okay. So buka minda mereka. Kalau orang sakit, buka minda mereka. Orang sakit ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia bukan nak produk pun. Dia nakkan apa tau? Dia nakkan pencerahan daripada kita. Dia nakkan ilmu. Sebab orang sakit ni dah cuba macam-macam. Lagi-lagi orang sakit ni dah cuba macam-macam produk. Dia tengok-tengok pula, anda cakap lah ini jus dalam blender. Itu satu kesilapan sebenarnya tuan-tuan dan puan. Satu kesilapan besar sebenarnya. Minta maaf cakap dengan izin. Saya nak menegur sikit. Anda bawa jus dalam blender. Orang tu kat rumah dia berbotol-botol jus dalam blender. Mungkin lepas tu dia tolak je anda. Awak tahu tak dekat saya punya almari tu penuh dengan jus dalam blender je. Awak datang lagi nak buat jus dalam blender. Minta maaf lah, saya dah cuba dalam blender dah. Apa jenis durian saya dah cuba dah. Kan? Tapi tak baik sakit saya. Sebab tu kat sini kenapa saya tak nak ketengahkan. Saya tak nak minta pihak syarikat jangan letak gambar durian Belanda kat sini. Kalau boleh jangan letak gambar apa benda pun. Biar nama saja yang tidak. Okay? Sebab di situ nanti akan membuatkan pesakit-pesakit pelanggan anda akan cakap, alah durian Belanda, alah aku dah guna, alah madu, alah delima, aku punya dah sebotol-botol lah makan delima tu, tak baik-baik pun sakit aku. Saya nampak tak tuan-tuan dan puan? Sebab itu saya sendiri minta pihak syarikat, minta tolong gunakan nama ni, nama yang saya beri ni, antidote. Dah, jangan letak gambar. Kalau tak dulu pada peringkat awal memang syarikat nak letak daun lah, durian Belanda. Saya kata no, jangan letak apa gambar pun kat situ. Gunakan nama antidote saja. Sebab kenapa? Ini antara salah satu cara ataupun strategi macam mana kita nak pastikan perkongsian kita dengan prospek kita itu membuatkan prospek kita tu membeli dan terus menerima kita. Okey? Jangan menjual antidote. Tolong jangan jual antidote kepada prospek anda. Tolong jangan jual plan. Tolong jangan jual peluang kepada prospek anda.
Jangan jual antidot pada mereka. So jadi apa benda yang anda nak kena sampaikan? Anda kena beri ilmu, tuan-tuan dan puan. Buka minda mereka, bagi tahu dengan mereka. First kali bagi tahu dengan mereka, buka minda dia. Dah berapa lama sakit? Makan ubat apa? So kita bercerita dulu dengan dia, jumpa dia, apa khabar, berapa lama dah sakit, dah berapa lama dah makan ubat, dah 10 tahun makan ubat, macam mana keadaan, semakin sembuh ke semakin tak sembuh. Dia akan cakap, tuan-tuan dan puan, itulah dulu darah tinggi saya ni turun naik kan. Lepas tu sekarang dah pergi kepada kaki bengkak, dah macam-macam dah ni kena, daripada ujung rambut sampai ujung kaki dah bermasalah. So nampak tak, anda menyoal mereka dulu, anda ceritakan pada mereka dulu. Okey, buka minda dia. Mulakan dengan apa tau? Mulakan dengan bagi tahu dengan dia, badan kita ni sebenarnya kita dah berhutang. Kalau umur dia 40 tahun, dah berhutang dah. Kita abaikan makanan-makanan berkat, makanan-makanan sunnah dalam hidup kita. Makanan sunnah kita makan pada Ramadan saja. So buka minda dia tentang makanan sunnah dulu. Contoh, kalau anda nak bawa makanan sunnah tak ada masalah. Bagi tahu dia, Tuan Haji, Puan, Tuan, setiap hari ada tak makan makanan sunnah? Tak ada. Kenapa kita kena makan makanan sunnah? Bagi tahu dengan dia. Sebab makanan sunnah ada keberkatan. Makanan sunnah ada bagusnya. Sebab itu bukan ubat, itu adalah makanan. Bagi tahu dengan mereka, buka minda mereka. Sebenarnya antara rahsia, antara tips kesihatan untuk sihat semua mutlak, kita mesti kena makan makanan seimbang. Makan makanan yang memberi zat. Makan makanan yang bermanfaat. Makan makanan yang berkat. Contohnya makanan sunnah lah. Ada kurma, delima, madu. Okey, dah macam-macam lagi makanan sunnah. Buka dia. Okay, lepas tu buka lagi minda dia. Okey, kita ni sebenarnya dah berhutang air banyak dah badan kita. Cik, berat badan cik berapa? Dia kata 60 kilo ke atas 70. Cik, satu hari cik minum berapa liter air cik? Banyak tak cik minum? Berapa kolej cik minum? Makcik minum berkolej-kolej. Berkolej-kolej tu berapa? 2 kolej. Kolej tu kolej kecil katakan. Okey, anda bagi tahu dia, cik tak cukup cik. Kalau cik ni tak ada masalah buah pinggang, cik punya berat badan ni, cik kena minum 3 liter air sehari. Kalau cik tak minum 3 liter sehari, badan kita tidak boleh bekerja dengan baik. 80 ke 90% badan kita ni semua air. So nampak tak anda buka minda? Anda buka satu-satu minda dia. Lepas tu anda buka lagi, cik, ada tak orang kampung cik yang ada masalah buah pinggang, yang dah dialisis? Ada, ramai. Adik cik pun ada, akak cik pun ada, abang cik pun ada. Sekarang ni kesian dia, setiap minggu dia kena bayar. Seminggu dia kena pergi 3 kali, sekali pergi 200-300 ringgit. Sebulan 3 ke 4 ribu ringgit dia kena bayar. Lepas tu kesian dah, dia semakin lama semakin hitam badan dia, semakin teruk dia. So nampak tak, tuan-tuan dan puan? So anda sebenarnya anda buka minda dia. Cik nak tak cik, saya tawarkan satu kaedah rawatan ataupun complementary punya konsep makanan tambahan, di mana insya-Allah dengan izin Allah, ini antara salah satu cara untuk elakkan diri cik masuk pusat dialisis. Sebab cik sekarang ada masalah dah, darah tinggi, kencing manis kan. Cik tak nak ke, cik tak takut ke masuk pusat dialisis? Takut juga. So anda buka minda ke dia. So bagi tahu dengan dia, antidot ni apa dia, explain pada dia. Satu rawatan, satu produk makanan kesihatan tambahan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan, tinggi antioksidan, dan cerita satu-satu anda ceritakan. So nampak tak kat situ? So buka minda orang sakit. So satu lagi, buka minda dia, anda bagi tahu dengan dia, cik, berapa lama dah cik sakit? Cik ni dah berapa banyak sakit? Dia akan cakap darah tinggi, kencing manis, ada darah tinggi, kencing manis, ada gout, ada masalah sembelit, banyaklah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni, cerita kalau orang sakit ni banyak. Mata, rabun, telinga tak dengar, okey, kaki sakit, lutut sakit, pinggang sakit. Ya Allah, macam-macam dah sakit dah ni. So anda kena bagi tahu dengan dia. Okay? So benda ni, perkara ini anda kena bagi tahu dengan dia. Cik, kalau cik ni selalunya cik ni lebih kepada rawat penyakit cik, tetapi cik terlupa tau cik, sebenarnya yang perlu dirawat itu adalah rohani kita. Anda buka minda seperti yang saya dah bagi tahu pada anda. Badan kita ni ada dua unsur, unsur rohani dengan unsur jasmani. Yang selama ni sakit adalah rohani kita. Okey? Tapi selama ni kita tak rawat rohani kita. Bagi tahu dengan mereka, okey, sakit cik ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni. Okey? So bagi tahu dengan dia, bukan sikit kos cik. Kalau cik nak pergi satu-satu, nak beli satu-satu ni ubat ni banyak kos dia. So buka minda dia, kasih tuan-tuan dan puan, di mana bagi tahu dengan dia segala apa yang berlaku daripada hujung rambut sampai hujung kaki cik ni, dari segi mental, physical, spiritual dan juga rohani ni, disebabkan oleh masalah ketidakseimbangan. Apabila tidak seimbang, cik perlu seimbangkan. Maksud seimbang ni adalah baik pulih.
Faham? Okey. Berbeza cik dengan cara apa yang cik tengah buat sekarang ni, tengah makan sekarang. Itu adalah ubat yang mengandungi unsur-unsur dadah dan racun. Cik akan merosakkan. Sakit, konsep yang sebenar, fitrah dia, kita perlu seimbangkan balik. Tetapi konsep yang cik buat ni adalah cik rosakkan dia, cik bunuh dia, cik musnahkan dia. Saya nampak tak? So buka minda. Bagi tahu dengan dia, rawatan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, segi mental, fizikal, spiritual dan juga rohani, kita menyediakan satu pakej rawatan 3 bulan setengah berturut-turut. Dalam rawatan itu, dia akan merangkumi rawatan untuk membersihkan darah, rawatan untuk membersihkan hati, rawatan untuk membersihkan buah pinggang, rawatan untuk membersihkan organ, rawatan untuk mental, fizikal, spiritual, juga rohani, rawatan untuk membekalkan vitamin A to K, rawatan untuk menyeimbangkan hormon, rawatan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan jiwa. So bagi tahu dia, rawatan ini cik, dia punya package dia 3 bulan setengah berturut-turut, satu hari cik makan 2 kali, cuma bagi tahu dia, cuma RM1,120 sahaja. 3 bulan setengah berturut-turut. Dan bagi tahu dengan mereka, kalau sekiranya cik ambil rawatan 1,120, 3 bulan setengah ni ataupun 4 bulan ni, bagi tahu dengan mereka, sekiranya cik ada saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, jiran tetangga yang ada masalah kesihatan sama macam cik, cik bagi tahu dengan dia, ambil rawatan yang sama macam cik. Kalau cik tak pandai nak explainkan benda ni kepada mereka, cik bagi nombor telefon mereka tu pada saya yang akan tolong bantu call dia. Apa cik dapat? Sekiranya mereka ni ambil pakej rawatan yang mana macam mana cik ambil, kami nak bagi sumbangan kepada cik sebanyak RM224. Malahan, bukan itu sahaja. Sekiranya di bawah rangkaian cik, sekiranya ramai kawan-kawan cik yang cik recommendkan antidot ni, rawatan untuk 1 bulan 1,120 ni, 3 bulan setengah ni, syarikat boleh bagi sumbangan kepada cik maksimum satu hari RM8,400. So anda nampak ke sini? Okey. Anda nampak tak kat sini tuan-tuan dan puan? Anda buka minda orang. Selama ni cik pergi klinik, selama ni cik pergi hospital, selama ni cik pergi pusat rawatan, cik tak dapat 1 sen pun daripada mereka. Kalau cik recommendkan rawatan itu kepada orang lain. Kalau cik pergi ke mana-mana sekalipun pusat terapi, cik tak dapat 1 sen pun duit daripada pusat rawatan tu. Tetapi di sini berbeza cik. Bagi tahu dengan mereka. Berbeza sini cik. Kalau cik ambil pakej 1,120 rawatan antidot ni 3 bulan setengah ni, cuci otak, cuci usus, cuci perut, cuci hati, cuci macam-macam cuci je dalam perut. Vitamin, beri hormon untuk masalah berkaitan dengan mental. Bagi tahu dengan dia. Cik ambil pakej rawatan 1,120 ni, cik berkemungkinan cik layak menjana pendapatan ataupun layak di syarikat beri sumbangan kepada cik. Sebenarnya kita lebih kepada membuka minda tuan-tuan dan puan. Buka minda. Banyak kaitkan isu, soal, banyak soal pada mereka. Berapa lama makan ubat? Cik tak takut ke kalau lama-lama pinggang rosak? Ada tak kawan-kawan cik yang bawah pinggang dah rosak? Ada tak kawan-kawan cik yang duduk pasal dialisis? Ada tak kawan-kawan cik yang lumpuh? Ada tak? So nampak tak? Isu dah hari ni berapa ramai mereka kat luar. Bagi tahu dengan mereka. Yang makan ubat akhirnya kaki kena potong. Yang makan ubat payudara kena buang. Yang makan ubat akhirnya kena macam-macam whatever. So apa ni sebenarnya yang kita sebagai pengrunding kesihatan WIN kita nak explainkan kepada mereka. Kita nak sampaikan kepada mereka. Inilah penting sangat tuan-tuan dan puan. Buka minda. Kita buka minda mereka. Agar mereka ni tuan-tuan dan puan, oh dia kata baguslah, aku nak kena ambil rawatan ni. Bagi tahu dengan mereka, selama ni cik sakit, cik hutang makanan sunnah pada badan cik. Selama ni cik sakit, cik tak makan buah. Selama ni cik sakit, cik tak makan sayur-sayuran. Selama ni cik sakit, cik tak ambil pun zat-zat sumber-sumber vitamin-vitamin yang cukup dalam badan cik. Sebab itu cik sakit. Antara sebab sakit, disease, punca sakit, antaranya disebabkan oleh masalah ketidakseimbangan dari segi rohani. Antidot lebih kepada antaranya adalah merawat rohani. Apa dia rohani? Masalah gangguan, makhluk halus, jin, iblis, syaitan dalam diri. Antidot ni bagi tahu dengan mereka, dia boleh dengan izin Allah
rawatan untuk terapi untuk bersihkan hati kita, bersihkan ada gangguan-gangguan jin, makhluk halus, syaitan, iblis dan sebagainya. So bagi tahu dengan mereka, cik ambil antidot ini, ibarat hari ni cik mendidik diri cik makan buah-buahan hari-hari. Selama ni cik tak makan buah pun. Soal dia, cik, rumah cik ada makan buah hari-hari cik? Cik, rumah cik ada buah cik? Cik makan tak hari-hari? Sepanjang hidup pakcik ni, sepanjang cik sakit ni, cik ada tak hari-hari cik makan buah? Dia akan cakap, tak ada buah nak, tunggu berdurian kat belakang rumah tak berbuah lagi. Ada buah bempelam katakan, ada buah apa-apa, cik dia tak makan. Tetapi hari ni kita mendidik, bagi tahu dengan mereka, kita mendidik cik makan buah setiap hari. Okey, kita didik cik makan buah ni dengan antidot ni setiap hari. Makan sayuran setiap hari. Sebab antara tips ataupun rahsia bagaimana orang itu boleh sembuh mutlak, mereka ini amalkan makanan-makanan sunnah, makanan-makanan unsur-unsur tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. So, nampak tak anda buka minda mereka? Cik makan, buat rawatan antidot ni cik, selain daripada cik dapat sihat, cik dapat duit daripada kita. Cik mana ni? Cik Kiah ke? Okay? So tu tuan-tuan, itu untuk orang yang sakit. Buka minda mereka, banyak bagi mereka isu. Kaitkan dengan isu yang terjadi sekarang ni. Cik, ada tak kawan-kawan cik yang makan ubat kencing manis sampai sekarang kencing manis ni makin naik? Ataupun macam tu je cik, tak baik-baik. Kaki dia dah kena potong. Nampak tak? Anda buka minda. Ramailah orang Felda ni. Kalau dekat Johor ni ada 42 gurusan Felda kot. Anda cuba tengoklah kat Felda tuan-tuan. Kalau dekat sini pun anda pergi buka minda mereka ni, tak habis makan lah tuan-tuan dan puan. Berapa banyak orang kat Felda ni kencing manis, darah tinggi, dialisis. Buka minda mereka. Jangan datang Felda nak jual antidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang kampung Felda, siapa nak beli antidot? Antidot ni sangat bagus. Dia bagus untuk kencing manis, bagus untuk darah tinggi, untuk gout, untuk susah hamil, untuk orang yang lelaki nak macam-macam. Itu anda menjual. Siapa suruh menjual? Orang akan halau anda. Lebih-lebih lagi kalau anda punya produk jus durian Belanda, jus durian Belanda, jus durian Belanda. Orang Felda cakap apa? Belakang rumahku berlambak pokok durian Belanda. Buah tak termakan-makan, monyet makan. Aku pun dah puas makan durian Belanda. Anda datang bawa jus durian Belanda. Anda datang dengan misi saya jual jus durian Belanda. Orang boleh halau anda tau tuan-tuan. Tapi kalau anda datang, anda bagi tahu dengan mereka, kami datang bawa satu rawatan komplementari. Kami datang bawa satu rawatan alternatif. Komplementari punya konsep. Antidot, rawatan antidot untuk masalah buah pinggang. Rawatan antidot untuk orang ada masalah kekurangan vitamin. Rawatan antidot untuk mereka yang ada masalah sukar hamil. Rawatan antidot untuk orang yang ada masalah darah tinggi, kencing manis, gout, kanser dan sebagainya. Rawatan antidot untuk mereka yang ada masalah gangguan makhluk halus, jin, santau, iblis, syaitan, apa benda macam-macam lagi. Kenapa tak tuan-tuan? Anda buka minda mereka. Buka. Tolonglah tuan-tuan, please lah, buka lah minda mereka. Jangan jual antidot ni. Siapa suruh jual? Kalau anda menjual tuan-tuan dan puan, sampai bila anda akan menjual? Dan satu hari nanti anda akan give up. Anda akan bosan dengan menjual. Tetapi kalau anda berkongsi tuan-tuan dan puan, anda bagi tips. Kalau nak buat home sharing katakan, hari raya ni dalam 10-15 orang, kumpulkan orang, anda buat home sharing. Contoh, tajuk anda sihat sebelum sakit. Jangan dalam anda nak sharing, anda belum apa-apa lagi. Dalam anda tu, Assalamualaikum, antidot ni bagus untuk darah tinggi, kencing manis. Durian Belanda. Durian Belanda ni. Makcik-makcik tu sangat terus. Tak nak tengok balik. So, buka minda tuan-tuan dan puan. Tajuk dia sihat sebelum sakit. Sihat sebelum malaikat datang menjemput ke rahmatullah. Tu nampak tak? So ni buka minda mereka. Tips kesihatan anda kongsikan kepada mereka. Rahsia sihat sepanjang hayat. Pertama, poin dia, amalkan makanan-makanan sunnah. Kerana makanan sunnah mempunyai keberkatan. So nampak tak? Buka minda. Kenapa orang sakit? Kenapa orang ni gout? Kenapa orang ni buncit? Kenapa orang ni macam-macam? So nampak tak? Buka minda mereka. Apabila anda buka minda mereka, so kat sini anda tidak akan bosan. Ni tidak. Datang-datang cerita pasal antidot. Sebenarnya nak berjaya bukan susah tuan-tuan dan puan. Sebab tu bukti hari ni bagaimana beberapa individu yang dalam syarikat WIN ni, mereka buat 2 bulan, 3 bulan, 40,000, 50,000, dah ada cecah 100,000 pun ada tuan-tuan dan puan. Sebenarnya ada dah. Agaknya lah. Takut. Home sharing, sihat sebelum sakit. Ya betul. Anda ni sebenarnya, anda kena yakin, kena beranikan diri. Buatlah home sharing. Jangan nak cerita pasal antidot. Antidot bawa. Kalau boleh, antidot tu ada letak dalam beg dulu. Simpan dalam beg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pawan daripada
perunding kesihatan UIN yang berdaftar. Okay. Hari ini saya nak kongsi kepada anda semua tips bagaimana makcik-makcik depan saya ni boleh sembuh mutlak daripada segala masalah kesihatan yang makcik-makcik semua alami ni. Yang pertama, jangan mengumpat. Yang kedua, jangan mengintai. Yang ketiga, jangan merajuk. Yang keempat, jangan cemburu. Yang kelima, jangan mengada-ngada. Yang keenam, janganlah mencarut-carut. So, nampak tak tuan-tuan dan puan? Tapi anda kena bertanggungjawab atas apa yang anda kena sampaikan tadi tu. Jangan mengumpat. Kenapa? Kenapa jangan mengumpat? Sebab mengumpat ni dia boleh menyebabkan sel-sel darah anda akan jadi kotor, racun. Sebab apa tahu? Sebab mengumpat ni adalah ibarat seperti anda makan bangkai manusia atau bangkai saudara anda yang dah mati. Tu. Mengumpat ni boleh menyebabkan emosi anda, otak anda akan rebiskan satu enzim racun pada anda punya organ darah, organ dalaman anda. So anda kena bagi tahu. Jangan mencuri, jangan mengintai, jangan merajuk. Merajuk boleh menyebabkan roh anda akan jatuh, aura anda akan jatuh. Apabila roh anda akan lemah, segala penyakit akan serang pada badan diri anda. So nampak tak? Anda buka minda kat situ tuan-tuan. Last sekali, anda akan cakap dengan mereka. Berapa ramai hari ni? Anda kaitkan dengan isu. Berapa ramai hari ni kan? Kesian makcik-makcik kan? Makcik sebelah rumah kita, yang kaki kena potong, yang masuk pusat dialisis. Isu dia mereka hari ni, makan apa? Mereka makan ubat. Isunya hari ni mereka keluarkan kos yang banyak. Isunya hari ni mereka dah menderita. Isunya hari ni mereka jual kebun. Isunya hari ni dia melibatkan emosi anak-anak dah. So nampak tak? Benda ni anda kena explain kepada mereka. Makcik-makcik semua, hari ni saya bukan nak menjual, tetapi saya nak berkongsi pada cik-cik semua. Jagalah kesihatan. Sebelum sakit, cegah dulu. Antara satu konsep pencegahan adalah kita makan makanan sunnah. Sentiasa makan makanan yang mengandungi unsur-unsur vitamin, yang mengandungi vitamin, unsur-unsur yang punya antioksidan. So nampak tak? Anda explain pada dia. Kalau hari ni cik nak pergi pusat rawatan, kaitkan dengan isu semasa. Mungkin cik takut nak pergi pusat rawatan kan? Mungkin cik tengah buat rawatan sebelum PKP, tiba-tiba tak boleh buat rawatan sebab pusat rawatan tu tutup. Tetapi hari ni saya nak bagi satu peluang pada cik. Cik boleh buat rawatan kat rumah saja selama 3 bulan berturut-turut. Sepanjang hayat makcik, cik boleh buat rawatan kat rumah je. Jimat kos, tak perlu minyak, tak perlu anak-anak pergi cuti kerja, hantar cik pusat rawatan. Cik duduk rumah, cik buat rawatan sendiri. So dapat tak anda buka minda? Rawatannya murah je cik, 3,5 bulan saja. 3,5 bulan cuma 1,120. Kalau cik pergi beli macam-macam, buat rawatan macam-macam, so cerita kepada dia, explain kepada mereka. So clear So saya teruskan kat sini. Share peluang, tadi orang sakit. Cerita share peluang pada orang sakit ni panjang tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Isu dia banyak. Isu kanak-kanak. Banyak ada ni kanak-kanak yang lemah belajar. Bagi tips kat dia. Buat pencerahan. Kenapa kanak-kanak sukar menghafal? So nampak tak? Kenapa kanak-kanak hari ni suka melawan? Nakal. Kenapa? 7 sebab kenapa kanak-kanak nakal. 7 sebab kenapa kanak-kanak tak dengar cakap. So nampak tak? Buka minda mereka. Kaitkan dengan antara vitamin yang menyebabkan kanak-kanak sukar menghafal. Kaitkan dengan hormon penyebab kepada budak-budak ni suka degil, nakal. Bagi tahu dengan mereka, pergilah buat rawatan, buatlah terapi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bagi makanan-makanan sunnah hari-hari. Buat rawatan secukupnya. Mereka akan cakap, nak buat rawatan kat mana? Barulah anda keluarkan antidot. Cik, tak perlu risau cik. Kami sediakan satu rawatan khas antidot. Rawatan 3,5 bulan berturut-turut. Rawatan untuk persediaan untuk menduduki peperiksaan besar. 6 bulan sebelum peperiksaan, suruh dia makan antidot ni. 6 bulan ni, suruh dia ambil dulu pakej yang 1,120. Kita bukan nak duit dia, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak duit dia. Sebab apa? Kalau betul nak duit dia, kita tak bagi apa-apa benefit pada dia. Di sini untungnya tuan-tuan dan puan, kita ambil duit dia, kita bagi produk. Kita bagi produk, dan apabila mereka berkongsi peluang rawatan produk antidot ni kepada kawan-kawan, syarikat bagi duit. Ini bukti yang kita tak ambil duit dia. Kita bagi lagi duit pada dia. Kita bagi lagi sumbangan pada dia. Malahan, kalau benda nak jadi, rezeki dia, sumbangan yang kita berikan yang pakej 1,120 ni sampai RM8,400 sehari. Masya Allah. Mana pernah dia tuan-tuan dan puan pusat rawatan yang boleh tawarkan macam dia punya banyak duit. So kita tawarkan tuan-tuan dan puan. So nampak tak? Okey, pergi kepada yang kedua. Share peluang pada orang yang nak duit. Buka minda tuan-tuan dan puan. Jangan nak ajak berniaga, nak tak berniaga. Orang dah berniaga, kau ajak lagi berniaga. Kita ajak lagi berniaga. Tengok dia bisnes cantik, laju. Duk kita mengajar. Dah lepas tu orang ni jenis fras dah.
Dah malas dah, tak ada masa dah. Aku dah menyampah dengan produk-produk nak jual-jual barang ni kata kan. So buka minda, bagi tahu dengan mereka, kita ada bukti yang tanpa menjual mereka boleh jadi jana pendapatan 40,000. Modal cuma 160 starting. Boleh pergi sampai pendapatan 8,400 sehari, 252,000 sebulan. So buka minda mereka. Mereka ni bagi tahu dengan mereka semua. Okey, sini. Sebelah sini. Situ tak boleh duduk. Okey, bagi tahu dengan mereka, mereka yang kuala income berpuluh-puluh ribu ni semua ni, bagi tahu mereka ni tak menjual. Mereka tak menjual langsung. Mereka cuma berkongsi cerita. So anda kena explainkan kepada mereka. Anda kena explain kepada mereka bagaimana mereka boleh jana pendapatan sedemikian. Okey. Buka minda mereka, iaitu dengan cara bagaimana? Modal 1,120. Kalau anda buka kedai burger pun tak cukup tuan-tuan dan puan. Nak kena beli tu, nak kena beli kuali, nak kena beli payung, nak kena beli bahan mentah, nak beli daging burger, mau-mau pun dah 5,000 juga tuan-tuan dan puan. Nak yang betul-betul proper lah. Apa stall anda mungkin steel katakan. So benda ni melibatkan kos yang tinggi. Bagi tahu dengan mereka, anda kena jual baru dapat duit, betul tak? Jual burger tu. Belum tentu lagi anda boleh dapat 1,000 bersih satu hari. So buka minda mereka. Nak tak tuan-tuan dan puan? Bagi tahu dengan mereka, modal kita ni lagi besar modal burger. Cuma 1,120 sekali seumur hidup, tak perlu lagi modal berkali-kali. Tak perlu modal berkali-kali. Tak perlu menjual. Boleh jana pendapatan 8,400 ringgit sehari. Dia akan soal, macam mana cara dia? Waktu tu anda kena explainkan kepada mereka bagaimana 8,400 ringgit tu tercapai, terjadi. Bagaimana pendapatan 8,400 ringgit tu boleh berlaku. So ini adalah satu perkara yang anda kena buktikan kepada mereka. Buka lagi minda mereka. Bagaimana anda boleh berniaga tanpa kedai. Bagaimana anda boleh berniaga tanpa pekerja. Bagaimana anda boleh berniaga tanpa perlu bayar sewa. So buka minda mereka. Okey. Itu adalah step ataupun langkah yang kelima. So langkah yang keenam adalah ulang step. Okey, langkah yang keenam adalah ulang step. Jadi kita pun dah zuhur. Jadi anda boleh tengok balik mana-mana video saya yang ataupun mana-mana perkongsian saya yang dah saya kongsikan daripada langkah pertama sampailah langkah yang keenam. Langkah yang keenam ni adalah ulang step daripada step pertama tadi sampailah step yang keenam. Okey, kita berdah zuhur. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.